Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Salman, Al-Fadil tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli yang terkuasa masjid ataupun surau Al-Jabbar, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita berkumpul di surau Al-Jabbar ini setelah kita melalui perjalanan hidup yang pendek ini dengan suatu keadaan yang membanggakan, iaitulah apabila kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, di mana Bilal ataupun muazzin panggil kita datang ke sini dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberi tawaran istimewa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, khususnya pada waktu fajar pula dimotivasikan kita, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka pada tazkirah ringkas saya pada pagi ini, tajuk dia as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, kerana beberapa perkara hadiah ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan nak beri kepada kita, beberapa faedah, beberapa anugerah yang besar apabila kita duduk berada di rumah Allah, khususnya pada waktu ini, pada waktu salatul fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, mana hadis yang sahih, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa dia solat isyak berjamaah. Jadi malam tadi kita telah melalukan solat isyak berjamaah. Sempat tak sempat tadi? Semalam? Sempat tak? Faka'annama qama nisfa lailatin, seolah-olah dia dah bangun setengah malam pahalanya. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa dia salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullahu, seolah-olah dia solat malam seluruhnya. Ini dia panggil tawaran istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia yang solat subuh dan malamnya dia sudah solat isyak berjamaah. Jadi kena kembar di antara dua solat itu, maka kita akan dapat pahala yang besar, iaitulah solat subuh dan solat isyak. Dikira orang ini mendapat pahala berdiri satu malam. Itu kelebihan yang besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu, intizarus salati salatun, menunggu salat. Maknanya kalau kita duduk di masjid, solat maghrib lah kita datang. Solat lain tu agak gawat sikit dah. Semari solat maghrib tak keluar, kita tunggu sampai isyak. Semula daripada kita masuk masjid tadi, dengan kita solat tahiyatul masjid di awalnya, mungkin kita mari awal pukul 7 dah ada di masjid. Nak habis solat isyak nanti sampai kita keluar masjid, orang itu dikira duduk dalam keadaan solat. Intizarus salati salatun, menunggu solat itu dikira melakukan solat. Maka dalam Islam ini banyak pahala yang bersifat gandaan ataupun bonus. Kalau nak kira satu amalan kebaikan diganda 10. Dalam hadis Nabi kata, man hamma bihasanatin, siapa dia berniat nak buat baik, dia niat ya. Nak turun daripada rumah dia niat, aku kalau jumpa orang susah tengah jalan ni, aku nak ambil.
nak hantar ke tempat yang sesuai dia nak pergilah. Kalau kebetulan dekat dengan pejabat kita ke, kita nak bawa. Kita tunggu-tunggu tak ada siapa tunggu tepi jalan. Sampai ke masjid, sampai ke pejabat tak ada orang. Kita dapat pahala satu. Itu dia panggil hamma bihasanati. Berbeza dengan orang yang berniat nak buat tak baik, tiba-tiba dia batalkan. Tak mahu aku, ini maksiat. Maka dia dapat pahala. Dan dia tidak akan ditulis selagi tak buat benda yang tak baik. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, biarlah kita kembar di antara maghrib isya dengan subuh. Sebab apa? Ada lagi beberapa hadis yang saya akan baca dalam kelebihan ini di bawah tajuk arbah as-safqah, iaitulah keuntungan perniagaan kita dengan Allah, kita tak akan rugi. Perniagaan dengan Allah kita tak akan rugi. Dalam hidup manusia ni ada dua kategori perbuatan. Dia panggil ibadat dan juga adat. Ibadatnya satu, ini macam kita solat, sedekah, zakat, itu dia panggil ibadat. Kita makan, kita minum, kita tidur, duduk dengan isteri, itu dia panggil adat kehidupan manusia. Tetapi ibadat itu sah, dia dapat pahala. Yang adat tadi pun kalau dengan niat yang baik, dia akan bertukar menjadi ibadat dari sudut pahalanya. Kita tak katalah dia tu ibadat. Dua apa tu? Duk beribadat dengan tidur lah. Tapi ibadat itu, tidur itu sendiri dikira pahala ibadat apabila kita tidur dengan niat. Kenapa tidur awal? Sebab nak bangun tahajud, nak bangun solat subuh, besok nak bekerja, tubuh sehat. Ni kalau pergi pejabat duk menguat, jadi orang tengok pun serabut. Jadi maka kita niat tu baik. Duduk dengan isteri, dia kata duduk dengan isteri boleh pahala juga. Siapa kata tak boleh pahala? Bila Nabi kita beritahu wa fi bud'i ahadikum sadaqah, apa yang kamu lakukan isteri juga sedekah, sahabat-sahabat terkejut. Rasulullah, itu kan suka-suka. Nabi kata betul, tapi kalau kamu letak di tempat yang tidak halal, boleh dosa. Berdosa. Gitulah bila diletakkan di tempat yang halal, maka dia jadi pahala. Jadi kita para jemaah sekalian, ini dia panggil pahala bonus yang begitu besar. Kelebihan yang kedua, faedah solat fajar fi jamaat ini. Tuan-tuan tanda, kita ada beberapa kelebihan ringkas sebagai hadiah kepada kita yang dapat melakukan solat fajar ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga diriwayat oleh Imam Muslim daripada Jundub bin Abdullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa dia salat subuh fahuwa fi zimmatillah, maka dia duduk di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jaga kita apabila kita lakukan salat subuh berjamaah. Maka kita perhati di sini, orang yang dapat salat subuh berjamaah ini bukan dikira orang yang duduk di bawah jagaan siapa-siapa. Jabatan orang-orang besar ke, di bawah anugerah raja ke, menteri, itu semua kecil belaka tu. Kerana mereka dengan kita sama je dari sudut manusia je. Cuma dia ada pangkat sedikit atas dunia ni, kita tak ada pangkat seperti itu. Tapi apabila Allah wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, kuasa dia besar, Allah kata fahuwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah, orang ini duduk di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena rasa, Allah, kenapa tak nak pergi lagi? Ini motivasi besar untuk kita salat subuh berjamaah. Yang ketiga, nurun yaumal qiyamah. Tuan-tuan tanda ini, cahaya pada hari kiamat. Kita akan dapat cahaya pada hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan, basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Basyiril masyain, berilah khabar gembira kepada orang yang banyak berjalan pada waktu gelap. Berjalan ke mana? Ilal masajid, pergi ke masjid.
Mungkin hari ni tuan-tuan duduk fikir hadis ni kata waktu gelap. Zaman kita hari ni mana gelap? Lampu penuh, kan? Itu tak kira lah lampu tu. Yang kiranya waktu asar dia waktu gelap. Basyiril masyaina fi zulami ilal masajid, pergi ke masjid bin nurit tam yaumal qiyamah, kita akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nak kata nak tuan-tuan? Siapa dia nak, teruskanlah seperti yang kita dah ada hari ni, teruskan. Para ulama hadis mengatakan an-nuru ala qadri salamah. Cahaya tu mengikut kadar gelap. Cahaya mengikut kadar gelap, dan cahaya pula mengikut kadar banyak tak banyak kita berjalan ke masjid. Banyak tak banyak kita berjalan ke masjid. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sebut fayu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim. Seorang itu diberi cahaya mengikut kadar amalan kita. Ada orang yang nuruhu mislul jabal, cahaya dia macam bukit duduk depan dia, berjalan cerah. Ada orang yang lebih daripada itu, ada orang yang kan mislun nakhlah biyamini. Jadi macam pokok nakhlah ni, pokok taman. Ini macam-macam, mutafawid, kata berbeza-beza cahaya tu mengikut kadar amalan. Maknanya kalau amalan kita tinggi darjat, insya-Allah kita akan dapat cahaya yang sempurna. Nabi kata bin nuritam, maknanya cahaya yang cukup untuk kita berjalan di mana? Di akhirat nanti nak pergi ke mahsyar. Ada orang yang cahaya dia duduk di ibu kaki, duduk ibu jari. Ada orang yang duduk di ibu kaki, sekali nyala, sekali gelap. Kali orang ni hak pergi waktu ada qiyamul lail perdana yang pergi masjid. Nah. Oh, kena pergi hari ni ada karnival masjid, kita pergi. Ada ustaz kata, imam kata ada tahajud perdana, marilah kita. Jadi jangan duduk perdana gitu. Saya pernah bergurau dengan imam, kata waktu ada majlis perdana, ramai tak ramai orang? Oh, dia kata penuh masjid. Jadi kita kena isytihar. Masjid kita ni solat subuh perdana tiap hari. Dia kita perdana kan, dia baru orang mari dah. Manusia ni suka sangat perdana ni. Jadi kita perdana kan dia. Kita orang panggil ikut dia punya rentak. Dia nak perdana, kita bagi perdana. Jangan duk lawan dia. Jangan duk lawan orang ni. Yang keempat, orang ni dijamin untuk masuk syurga. Jamin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamin untuk masuk syurga. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhala al-jannah. Man shallal bardaini dakhala al-jannah, artinya siapa dia solat dua waktu sejuk. Waktu sejuk ni orang ni masuk syurga. Apa dia waktu sejuk? Al-bardan huma salatul fajri wal asri, iaitulah salat subuh dengan salat asar. Sebab apa dipanggil barda ini? Kerana dua ni waktu subuh ni sejuk, asar pun dah sejuk dah, nak banding dengan zuhur tadi. Jadi waktu asar dengan zuhur ini waktu yang besar, disebut dengan nama solat asar tu dipanggil salatul wusta. Salatu al-wusta, iaitulah solat yang pertengahan, tengah hari, yang di tengah-tengah duduk. Subuh dengan zuhur, maghrib dengan isyak. Jadi solat asar tu salatul wusta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh puak-puak Yahudi Bani Quraizah pada hari peperangan itu, Nabi kata syaghaluni an salatil asri salatul wusta mala Allahu quburahum nara. Nabi kata mereka telah mengganggu kita sehingga terlepas salat asar ataupun terlewat salat asar, iaitulah salat asar salatul wusta. Itu Nabi kita tafsir salatul wusta, maka Allah Ta'ala penuhkan dalam kubur mereka dengan api neraka. Jadi Nabi kita marah pada puak kafir kerana mengganggu kita. Di kita hari ni pun salat asar di antara salat yang Nabi kita tekan betul-betul, sebab dinamakan salatul wusta. Kita hari ni salat asar ada sedikit masalah. Sebab bila keluar daripada pejabat nak balik rumah, dan tak apa, solat di rumah. Siapa-siapa tengah jalan, ada pula pasar petang. Pasar petang ke pasar malam dah, teringat barang-barang nak beli. Jadi kita balik ke rumah tu dah dekat dengan nak maghrib. Itu bahaya.
Tuan-tuan kena ingat, dua waktu salat, dia mempunyai dua waktu. Salat asar dengan salat isyak. Satu waktu dia panggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan ini daripada masuk waktu asar sampai kepada matahari mula kuning. Jadi dipanggil bayang, jadi dua kali ganda lah bayang itu. Jadi ketika itu waktu pilihan. Lepas pada waktu matahari kuning sampai ke maghrib, itu waktu darurah, waktu darurat, waktu ittirar. Jadi tak boleh kita tangguh sampai ke situ. Tak apa, ustaz kata lagi tak maghrib, asar ada lagi. Lah, Nabi kata tilka salatul munafiq. Itu solat orang munafikin, menangguh-nangguhkan solat asar sampai nak jatuh matahari, dia pun solat cepat-cepat macam pagu ayam. Jadi kita kena, kalau kita rasa rumah kita jauh dan kita pula jenis manusia yang mudah tergoda tengah jalan, solat asar di pejabat baru kita keluar. Jadi tenang, kalau jam jalan pun tak sibuk, kalau ada nak berhenti di tengah jalan pun tidak jadi masalah, kerana kita dah solat asar. Satu lagi waktu yang ada dua waktu, dia panggil waktu isyak. Waktu salatul isyak daripada masuk waktu dia sampai setengah malam. Lepas tu, itu dipanggil waktu ikhtiar, maksudnya waktu pilihan. Kita boleh tangguh sampai setengah malam. Lepas pada setengah malam, itu dia panggil waktu darurat untuk orang yang tidur tadi baru sedar, orang pengsan baru terjaga, orang perempuan haid yang baru bersih daripada haidnya, maka dia boleh solat lagi, masih lagi dalam waktu, tapi waktu itu nama dia waktu darurat. Jadi tak boleh lah kita, tak apa, isu sampai subuh, nak pergi dengan ceramah dulu, habis pukul 12, lepas tu teh tarik pula, buah-buah sampai pukul 2, pukul 3 baru solat subuh, baru solat isyak. Itu sudah melewatkan solat. Ingat, jadi waktu asar ni waktu yang sangat Nabi kita jaga. Nabi kata man sallal bardain dakhala jannah. Siapa dia jaga dua waktu sejuk ini? Mana waktu sejuk? Waktu subuh dan waktu asar. Maka orang ini dijamin masuk syurga, kerana para ulama mengatakan waktu ni waktu orang nak berehat. Subuh duduk tidur, asar pun tidur juga. Lepas biasa, lepas makan tengah hari, kalau boleh letak kepala sikit berehat dah. Allah, azan dah asar. Orang yang boleh bangun itu orang hebat. Tuan-tuan tanda seorang ulama nama dia Ubaidillah bin Ijlan. Tanda nama pak cik ni. Dia kata apa? Ubaidillah bin Ijlan rahimahullah taala, dia bagi motivasi kepada kita. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin itu duduk di hati. Kita duduk tengok orang angkat body lah, orang kuat je tak? Orang angkat body kuat, orang boleh maraton sampai 20-30 km. Jalannya dia. Orang dia jogging pagi-pagi pun 5-10 km. Ada seorang kawan tu dia cerita, kalau hari Minggu ni dia naik kayuh basikal sampai 50 km. Daripada Kuala Lumpur sampai ke Nuh, dekat dengan Janda Baik, boleh dia kat atas basikal. Jadi kita mengatakan kekuatan orang mukmin duduk di hati, bukan duduk di basikal dia, bukan duduk di maraton, bukan duduk di angkat berat. Macam mana kita nak faham? Kata di Syekh, kamu tengok berapa ramai orang yang rumahnya jauh dengan masjid, tapi sampai dia di masjid. Orang tua merangkak bawa tongkat sampai masjid. Orang muda yang maraton tadi berkuat, rumah 50 kaki, 50 langkah dengan masjid tu sampai. Itu dia panggil orang lemah. Berapa ramai kita tengok orang tua yukabidul nahar, siang hari musim panas boleh berpuasa sunat. Orang muda-muda jangan tanya buat puasa sunat. Maka ini dia kata kekuatan seorang itu duduk di hati, bukan semata-mata duduk di fizikal. Fizikal itu memanglah menyokong, tapi bila hati lemah, tak usah kira body kuat setara mana pun, nak puasa Ashura pun bertembung, puasa hari Arafah pun tak lepas, apalagi kalau nak puasa hari-hari lain. Allahu Akbar. Ya, tengok. Yang kelima, kelebihan yang kelima, takrir, laporan kita diangkat pada waktu subuh dengan waktu asar. Tanda sini. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala yata'aqabuna fikum malaikatum bin nahar
malaikat yang mengawal kita ni tu kasif dia pada waktu subuh dengan waktu asar. Jadi waktu subuh dengan waktu asar dia panggil tu kasif. Sedap dia ni. Yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Jadi pada waktu subuh dia mari sini, waktu asar dia turun. Jadi malaikat yang jaga kita malam tadi subuh dia tu kasif, sekarang ni malaikat yang siang ambil alih. Yang subuh dah naik ke langit dah. Kita yang tak nampak dia tu kasifnya. Kita dia ingat tu kasif nak naik ke langit ni macam kena pergi KLIA. Tak payah dia naik sini, airport dia kat sini je. Itu airport malaikat. Bila dia naik, nanti asar nanti dia kumpul balik. Malaikat yang siang naik, malaikat yang malam ambil alih. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naik malaikat tadi, fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Allah tanya kepada malaikat, Allah tahu dah. Soalan ni dia panggil soalan malaikat. Tuan-tuan kena belajar soalan malaikat. Malaikat ni dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang Islam. Bila Nabi bagi tahu, dia kata sadaqtah, benar. Dia tanya tentang iman, Nabi kita jawab, dia kata sadaqtah, benar. Bermakna dia tahu dah dia tanya tu. Itu dia panggil soalan malaikat. Macam kita juga, bila orang pergi masjid tengok ustaz kuliah, tanya selalu dia. Soalan dia tahu dah, kadang-kadang nak mengenal ustaz tu, nak tahu ustaz ni betul ke dia pandang. Cek dulu tengok dah. Kita pun tengok muka juga, nak jawab soalan apa, tengok ni soalan malaikat ni. Jadi bagi tahu nak uji kita. Tak sedut jawab lah. Kata tu jawab sendiri lah, pandang dah. Satu lagi, Allah tanya malaikat, bukan Tuhan tak tahu, Tuhan nak suruh malaikat tahu. Itu dia panggil kelebihan kita. Banyak kalau kita kumpul hadis-hadis cantik ni, siapa dia rajin kumpul buku, dia tulis soalan malaikat, tajuk dia. Jadi Nabi kita, Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi, malaikat, macam mana mu tinggal hamba aku di bumi tadi? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Waktu kami datang tadi, turun nak tukar shift tadi, mereka sedang solat. Waktu kami naik nak bawa laporan ini, mereka sedang solat. Kemah tak kemah kita punya file? InsyaAllah tuan-tuan. Jangan kalau mikir aku subuh hari ni rasa letih malam pergi, ingat malaikat duk cari kita di masjid. Dalam hadis yang lain, hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi kita beritahu, innal masajidi autad. Di masjid ini ada tiang seri dia. Masjid kita ada 4 tiang seri. Ni tiang masjid nama dia. Yang kita nak tiang seri masjid. Itu beza tu. Tiang seri masjid ni dipanggil autad. Siapakah mereka itu? Orang yang sentiasa duduk di masjid, yatafaqqadunahum al-malaikah. Bila dia tak ada di masjid, malaikat pergi cari. Gimana pocik yang duduk sini ni? Tak ada mari. Jadi malaikat pergi cari-cari sampai rumah dia. Kalau dia sakit, ya'udun, mereka akan ziarah kita di rumah. Subhanallah. Suka tak suka kita kalau kita tahu malaikat mari rumah kita? Kenapa tak suka tak? Kita orang mari ziarah pun kita suka. Ini malaikat datang. Cuba bayang tuan-tuan. Jadi biarlah kita jadi tiang seri masjid. Lebih-lebih lagi kita yang tak ada pejabat ni, jadikan pejabat kita di masjid. Setiap 5 waktu ada kat sini. Sampai peringkat kalau tak ada tu malaikat cari. Mana dia? Tak mari hari ni. Yang muslimat pun sama juga. Waktu tak uzur duduk di masjid, waktu uzur tak apa, boleh pahala pencen. Biasa muslimat ni disuka tanya bulan Ramadan. Dia kata, ustaz saya sedih lah ustaz. Kata, apa awak sedih? Dia kata, saya duk rancang kat 20 Ramadan akhir ni, 10 terakhir ni nak iktikaf dah ni, dengan baca Quran dengan apa, uzur pula dah. Uzur orang perempuan tu biasalah kan, nangis dia. Saya senang, yang saya kata, puan ni waktu tak uzur baru ni pergi masjid ke tak? Pergi terawih ke tak? Dia kata duduk lagi, duduk rancang 10 hari. Kata ni habis cari kerja apa ni? Patut pergi awal ni, waktu tak boleh pergi tu pencen. Ni masalah kita, duduk tunggu hak ni, duduk tunggu hak tak boleh pergi baru nak menangis. Tak jadi. Kelebihan salat subuh yang ke-6, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita ni para jemaah, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, salat sunat subuh. Sempat tak sempat tadi kita?
Sempat. Sebab itulah salat subuh ni banyak masjid diberi masa 10 minit ke 15 minit 15 minit mungkin. Kalau di Masjid Haram tu sampai 25 minit di antara azan dengan iqamat. Sebab ni bimbang takut terlepas. Nabi kata 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dengan isi kandungan. Ini kayak kita hari ni duduk tengok bangunan besar-besar dah. Pergi Putrajaya begini terangkat kepala. KLCC besar lagi. Hari ni sudah diiklankan Arab Saudi, satu syarikat dia nak buat bangunan di Jeddah, dia panggil Kingdom Tower. Apa ni? Dia punya menara 1 kilometer tinggi. Paling tinggi dalam dunia, 1 kilometer tinggi. Jadi kita tengok semua tu hak orang belaka. Hak kita je Nabi kata apa? Solat 2 rakaat sunat fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. Dengan tawa-tawa tadi hak kita belaka. Besar kata besar? Sempat tak sempat kita? Kalau rasa besar tu kena bangun awal lah sikit. Contohnya hari ni kita terlewat bangun, orang dah azan masjid. Mana kalau pergi masjid tak sempat nak solat, nak sempat. Solat dulu di rumah. Solat 2 rakaat dulu, rakaatain al-fajr di rumah, baru naik motosikal pergi masjid. Sebab Nabi larang solat sunat apabila solat fardu sudah didirikan. Bila solat bila solat iqamat sudah didirikan, maka tak ada lagi solat sunat. Jangan duduk main kat tiang belakang, aku nak 2 rakaat fajar ni. Terlewat hari ni lah. Solat dulu berjamaah, lepas tu kita qada, lepas tu qada selepas solat subuh. Cuma tempat kita ni orang tak ada buat lagi tu, jangan buat dia tu gua nak pula solat sunat lepas subuh ni, bising satu Malaysia pula kan. Jadi kita tunggu sampai naik matahari nanti. Tunggu naik matahari atau balik rumah qada rakaatul fajr. Maka kata di ulama, itu 2 rakaat sunat bagaimana dengan 2 rakaat fardu subuh itu sendiri. Kalaulah 2 rakaat sunat fajar tu khairum minad dunya wa ma fiha, jadi 2 rakaat fardu subuh tentulah mempunyai kelebihan yang lebih besar daripada sunat. Allahu akbar. Yang ketujuh, ru'yatullah fil akhirah. Orang yang salat subuh ini orang yang dicalonkan untuk dapat melihat Allah pada hari akhirat. Nak tak nak kita? InsyaAllah tak ada orang tak jawab. Tak ada orang yang kata tak nak. Tapi tak seronoknya kalau kita jawab nak dengan mulut je. Tak jawab dengan kaki, itu tak sedap. Jawab dengan mulut nak, kaki tak melangkah pergi masjid, jadi kerja ke tak? Tak jadi. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Jarir bin Abdullah, kata Nabi SAW, amma innakum satarawna rabbakum, kamu akan tengok Tuhan kamu kama tarawna hazal qamar, sebagaimana kita tengok bulan. Nampak tak bulan purnama tu, nampak waktu langit cerah, comel tengok. La tudamuna fi, tidak ada awan yang menghalang untuk kita tengok. Subhanallah. Jadi orang mukmin wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Orang mukmin yang buka bercahaya, mereka akan tengok kepada Allah pada hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana kamu boleh tengok bulan ketika tidak ada awan. Fa in istata'tum, kalau kamu mampu untuk salat sebelum naik matahari. Apa dia salat sebelum naik matahari? Subuh. Wa qabla ghurubiha, salat sebelum jatuh matahari. Apa dia? Asar. Faf'alu, hendaklah kamu buat. Kenapa? Inilah di antara orang yang akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kata di Imam Ibn Hajar, munasabah Allah, Nabi kita sebut 2 sifat ini inda zikri ru'yah, ketika Nabi kita sebut tentang nak tengok Allah di akhirat, maka Nabi kita buat supaya kita melakukan 2 solat ini. Kerana 2 solat ini mempunyai kelebihan yang tersendiri, iaitulah solat subuh dengan solat asar. Allahu akbar.
Kalaulah cerita orang perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam potong tangan, kerak tangan dia dengan pisau sebab tengok Nabi Yusuf yang begitu cantik. Kita tak boleh nak banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua satu analogi. Bagaimana kita apabila dapat tengok Allah? Ketika manusia ni sudah berada di syurga, Allah sebut dalam Quran, waladaina mazid, kami ada tambahan. Tambahan itulah apabila Allah Ta'ala buka hijab di antara dia dengan hamba dia. Ketika itu kecil semua nikmat syurga yang dimiliki, kerana dapat lihat Allah Azza wa Jalla itu lebih daripada segala-galanya. Yang ke-8, zadud dunia wal akhirah, kita ambillah bekalan dunia dan akhirat pada waktu pagi. Mana solat fajar ini, waktu pagi ini waktu berkat dia panggil. Ada dalam hadis yang menyebut tentang Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah pada umat aku ni pada waktu paginya, pada waktu pagi. Jadi kita jangan duk mikir pagi nak balik tidur, hari ni hari cuti balik tidur dah. Kita habiskan dulu masa pagi ni dengan apa? Dengan salat subuh. Selepas salat subuh kita duduk di masjid sampai naik matahari. Sampai terbit matahari. Hari ni pukul berapa terbit matahari? Mana dia punya? 7? 6 minit? 9 minit. Itu terbit matahari. Maknanya kita akan duduk di sini sampai tulu'u syams, sampai matahari terbit. Ataupun disebut dalam kalender atau syuruk. Syuruk itu makna terbit matahari. Banyak hadis yang sahih menceritakan Nabi SAW akan duduk lepas salat subuh sampai naik matahari, baru dia keluar. Jadi kita ni bolehlah waktu ada kuliah ni, waktu tak ada kuliah boleh tak boleh? Kena boleh juga. Sekejap ya, daripada salat subuh sampai naik matahari saya anggarkan lebih kurang 1 jam. 1 jam ni lama ke sekejap? Waktu duk main WhatsApp tu 2 jam boleh tak? Nak tidur pukul 11 jadi pukul 1. Takkanlah duduk atas masjid subuh ni tak boleh duduk. Duduk. Ada satu hadis yang menyebut khas tentang kelebihan solat subuh ni, menunggu naik matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia mengatakan siapa dia solat subuh berjamaah. Dengan ahli muslimat nanti dia tanya soalan pula ni. Bila solat subuh berjamaah, mana solat subuh di masjid? Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari. Jadi naik matahari kita hari ni syuruk pukul 7-9 minit. Kena ingat, waktu syuruk itu maknanya waktu tamatnya solat subuh. Ini ada setengah orang ni bila bunyi isyarat syuruk terus dia solat sunat. Itu waktu larangan. Waktu larangan sebab matahari naik di atas 2 tanduk syaitan, kata Nabi SAW. Syaitan tak sujud matahari ketika itu matahari naik. Kita tak mau sujud pada ketika itu. Maka saya semak dengan sahabat-sahabat kita di bahagian falak, mereka mengatakan di antara terbit matahari syuruk itu dengan naik matahari sekadar sepergalahan itu lebih kurang 30 darjah, 32 darjah sudut. Mana saya anggarkan lebih kurang 10 minit. 10 minit. Itu paling minima, itu paling cepat boleh. Dalam takwin dia tulis 28 minit. Lama kan? Kita ambil yang 10, artinya kalau syuruk 7.9, mana 7.19 kita boleh solat dan kita balik. Solat dulu baru balik. Jadi dalam hadis Tirmizi kata apa? Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai naik matahari, sampai waktu larangan tu hilang, maka dia solat 2 rakaat. Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali dapat yang sempurna. Besar ke kecil ni? Kita nak pergi haji sekali pun letih dah. Beramak dengan kota Tuhan dah tahu ya. Kau nak sana nak dapat kota haji. Ini dapat kota hari-hari. Hari cuti tak ada pejabat. Haji. Tulis kat masjid. Meraih haji sempurna di Masjid Al-Jabbar. Tapi kena pergi penerangan dulu lah. Nanti mari pejabat agama datang ajar resak mari mana pula. Nyanyi kita dah. Semua hadis ni ada setengah ulama kata darjatnya baik, ada yang mengatakan darjatnya lemah. Yang penting tapi sabit hadis yang sahih, memang Nabi kita duduk sampai ke naik matahari. Ada seorang ulama, Syekh Ahmad Abdul Halim,
Jadi anak murid dia duduk tunggu nak jumpa dia lepas solat subuh. Dia duduk zikir sampai naik matahari. Tengok-tengok, awak ada, dia kata daripada subuh Syekh duduk tunggu nak bercakap dengan Syekh. Tengok Syekh duduk zikir, saya tak ganggu. Dia pun zikir juga anak murid. Syekh kata apa? Hazihi ghadwati. Ini, lau lam ataghaddal ghaza saqatat quwwati. Ini sarapan pagi aku. Zikir sarapan pagi. Kalau aku tak ambil sarapan ni, hilang kekuatan aku. Mana aku nak mengajar hari ni, tumpul kita punya pemikiran. Mungkin kita kuliah kita hari ni orang panggil ceramah, kita tidak semangat. Allahu Akbar. Jadi kita ambillah waktu-waktu berkat gini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila nak hantar tentera, dia hantar waktu pagi. Jadi kita pun sibuk waktu pagi ni, memang semua sibuk, kecuali hari cuti tahan sikit. Yang kesembilan, waktu pagi dipanggil waktu sihat, waktu afiat. Ahli-ahli sains kata waktu gas ozon keluar pada waktu pagi. Jadi tuan-tuan pandailah, dari segi ilmu sains pun kata udara pagi ni bersih, kecuali waktu kita ini waktu waktu jerubu itu masalah sikit lah. Yang pentingnya asal udara itu bersih. Inilah dia panggil tuan-tuan tanda 9 kelebihan salatul fajri. Cukup dah tak? Kan lebih lagi. Hak 9 ni pun cukup dah. Kalau kira motivasi itu lengkap dah kita. Tapi masalah kitanya quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin itu duduk dalam hati. Kalau hati dah boleh terima 9 perkara, apa lagi kita nak buat? Ada risalah yang saya duduk bagi tu. Mana risalah? Tajuk dia 12 kelebihan zikir 4 kalimah. Nanti kita bagi 12 kelebihan zikir 4 kalimah itu. Kita bagi zikir saja 12 kelebihan. Orang lain duk bagi kopi 7 dalam 1. Saya nak kempen tuan-tuan hari ni, zikir 4 kalimah. Nak ke tak nak? Kita duk kempen saja. Kempen suruh orang ibadat je, nak suruh naik tarah. Baiklah. Allahu Akbar. Seorang ulama, nama dia Yahya bin Mu'az. Dia tengok orang duk kerja angkat batu pada waktu panas tengah hari. Angkat batu. Kata di Syekh ni, miskin anak Adam ni. Kesian ke anak Adam. Dia angkat batu ni, berat ke tak berat kerja angkat batu? Berat kan? Tapi angkat batu itu lebih ringan bagi dia daripada nak meninggalkan mungkar dengan maksiat. Kita nak tinggal benda mungkar ni, payah ke berat? Payah. Kalau suruh angkat barang, angkat batu, lebih ringan daripada nak tinggal mungkar dengan maksiat. Itulah yang kita kata hari ni. Kita hari ni nak bangun ke masjid, berat ke ringan? Kadang-kadang lebih berat daripada angkat barang 1 lori. Allah nak pergi masjid, azan dah. Hidup mikir waktu pun kita rasa lembek dah kepala lutut nak pergi masjid. Jangan. Jadi yang pertama, ini bahaya tak pergi masjid. Tanda tuan-tuan. Yang tadi kelebihan pergi masjid, yang ni bahaya tak pergi masjid. Yang pertama dia panggil al-ittisafu bi sifatil munafiqin. Orang yang sihat wal afiat, tidak ada halangan untuk dia pergi masjid, tak pergi. Itu dia panggil sifat munafik. Ini berat kita ni. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun asqal 'alal munafiqin min salatil isya'i wal fajri." Tidak ada satu solat yang berat ke atas munafikin lain daripada solat isya' dengan solat fajar. Jadi orang tak pergi isya', tak pergi solat subuh itu bahaya. Kata di Abdullah bin Mas'ud, "Wa laqad ra'aituna." Kami dah tengok. Tidak ada orang di kalangan sahabat ini yang tak pergi solat berjamaah illa munafiq au ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik dan orang-orang yang sudah dikenali sifat munafiknya. Jadi janganlah, supaya kita nak bebaskan diri kita, jangan pula orang tak pergi masjid kita kata ni pok munafik belakang ni. Jangan. Itu bahaya, memunafikkan orang, membid'ahkan orang, mentakfir, kau itu dilarang. Tapi kita kata orang yang pergi masjid bebas daripada sifat munafik, insya-Allah. Yang kedua, Allahu Akbar, orang yang tak pergi masjid ni akan dicampak, dihumban mukanya ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, siapa dia solat subuh fahuwa fi zimmatillah. Jadi siapa yang tak pergi maka akan dicampakkan ke dalam neraka, wal iyazubillah. Yang ketiga,
balasan orang tak solat ini, dia panggil akan dipecahkan kepala dia. Dalam hadis yang panjang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ini mimpi Nabi. Mimpi orang lain tak kira. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mimpi yang sangat benar. Nabi kata apa? Aku tengok seorang laki-laki sedang tidur atas kepala dia. Yang seorang lagi berdiri dekat dia, ambil ada batu besar, pukul kepala. Bila dia pukul, pecah kepala tu cantum balik, pukul lagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya malaikat, apa ni? Malaikat kata apa? Ar-rajulu ya'khuzul Quran fayarfaduhu. Orang ni tahu Quran tapi mereka tak tepi Quran. Wa yanamu 'anis salatil maktubati. Mereka tidur tak bangun solat. Jadi orang ni balasan dia apa? Akan dipecahkan kepala dia bila dia mati. Bahaya yang ketujuh. Ni bahaya yang ketujuh ni. Al-wail wal ghayy lahu. Orang tak solat ini orang kena neraka dan duduk dipanggil dalam neraka yang begitu berat. Kata di Umar bin Abdul Aziz menafsirkan ayat Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Dia kata lam takun idha'atuha tarkuha. Bukan makna orang yang idha'ah, orang mensia-siakan solat ni orang tak semaya terus. Itu langsung tak ada dalam kira-kira. Walakin adha'ul waqt. Orang yang melambat-lambatkan waktu solat. Ini bahaya kita. Allahu akbar. Yang ke berapa dah? 4. Orang yang tak bangun solat ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia tidur daripada solat subuh tak bangun, zakar rajulun bala syaitan fi uzni. Orang tu telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia. Berat kita ni. Jadi siapa dia nak buat telinga dia ni tandas syaitan, jangan bangun solat subuh. Berat. Yang ke seterusnya, yang pertama tadi sifat dengan sifat munafikin. Kita susun balik mula. Yang kedua, al-wail, maknanya neraka bagi tempat dia. Yang ketiga, syaitan jadikan telinga dia tu tempat kencing. Orang tak bangun solat subuh. Yang keempat, al-khubus wal kasal, maknanya orang ni jadi lemah, dia punya kedudukan dia lemah. Kerana waktu subuh ni waktu orang yang bangun ini orang yang boleh lawan syaitan. Yang kelima, orang ni akan dicampak ke dalam neraka. Yang keenam, orang ini dipecahkan kepalanya pada hari akhirat. Yang ketujuh, terhalang rezeki dia. Mungkin dapat rezeki tapi tidak rezeki yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, kerana berkat itu duduknya pada waktu pagi. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara 7 bahaya tak solat subuh. Yang terakhir dalam perbincangan kita ini, tashilatus safqah, beberapa tip untuk bangun solat subuh. Kita kena ingat. Biasa dah, ahli-ahli motivasi ni begitulah. Disebut penyakit, kempen, bahaya, lepas tu bagaimana penyelesaian. Yang pertama sekali, naum mubakir. Jangan. Kita kena tidur awal. Balik lepas solat isya, balik rumah, sarap makan malam, baca-baca sikit, tidur. Sebab kita nak bangun awal. Nabi SAW tak suka dia tak suka bercakap tidur sebelum isya, dan dia tak suka bercakap lepas isya, sebab takut terlewat tidur. Yang kedua, hendaklah kita tidur dengan adab-adab tidur. Tidur dengan adab tidur. Jadi hari ni kadang-kadang kita tidur ni pakai tidur lena gitu ya. Duk main handphone je negara. Jangan. Yang pertama sekali nak tidur, ambil wudu, taharah. Kalau boleh tunaikan 2 rakaat wudu. Ambil wudu, solat sunat 2 rakaat wudu. Dan baca zikir nak tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi. Zikir itu dipanggil zikir tidur. Kemudian tidur di sebelah kanan, atas ni rusuk kanan. Tidur macam duduk mayat dalam kubur tu. Tidur macam tu. Letak tangan kanan di bawah pipi. Dalam kubur tak ada tangan dah, tangan duduk sini. Jadi itu beza di antara kita dengan mayat. Kemudian baca 3 kul.
Kita tiup di tangan kita, sapu sampai tubuh. Dan banyaklah doa-doa zikir tidur tu saya tak sempat nak baca sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku, banyaklah buku yang ada. Di antara buku yang saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim banyak kat kedai banyak. Kalau nak free pun ada. Nak free ke nak beli? Nak free ya. Free nak. Cari dalam satu web, nama dia Islam House, islamhouse.com. Tekan situ, cari bahasa Malaysia, dia akan keluar buku ni secara percuma. Saya bagi hadiah ya. Tuan-tuan nak ambil banyak mana pun ambil, halal. Jadi bila kita tidur dengan niat nak bangun, kalau tak terbangun, kita boleh pahala qiyamul lail. Boleh pahala sebab kita dah sudah buat persiapan dengan wuduknya, dengan baca tambah lagi kalau kita ni bahasa jadi tidur mati kata orang. Tak sedar-sedar kalau sedar subuh dah. Jadi kita solat witir sebelum tidur. Solat witir belum tidur. Allahu akbar. Jadi kata orang, apabila orang tu menabur benih kebaikan, dia akan dapat buah yang baik. Sama juga kita hari ni. Siapa dia tidur selepas daripada kita melakukan kebaikan, maka dia juga akan dapat kebaikan. Jadi siapa dia buat benda baik, dia akan melahirkan buat benda-benda yang baik. Contohnya bila kita solat Isya tadi dengan berjamaah, insya-Allah Isya ni akan motivasikan kita, nak tarik kita supaya solat subuh berjamaah. Kata di para ulama, li'anna hasanatul mu'min tastauhish. Kebaikan yang kita buat ni, dia mudah kesunyian. Dia nak tarik kebaikan yang ada. Kalau kita suka bersedekah, sedekah ni akan panggil pula puasa. Kalau kita suka puasa, puasa ni akan panggil pula solat. Itu dia panggil kebajikan, itu akan tarik kebajikan yang lain, melahirkan kebajikan yang lain. Kejahatan sama juga. Orang suka minum arak, dia akan pergi ke berzina. Lepas pada berzina akan pergi. Jadi dia panggil kebajikan akan melahirkan kebajikan, kejahatan akan melahirkan kejahatan. Itu bahaya. Yang keempat, kita tinggalkanlah orang yang boleh bangun ni, maknanya orang yang boleh lawan syaitan. Kata Hasan Basri, lima la nastati' qiyamul lail. Kenapa kita tak boleh bangun malam? Jam kita letak pukul 5 tak bangun, 5 suku tak bangun, akhir kali pukul 8 juga bangun. Kalau tidak bangun salat subuh lah dah, pukul 5, pukul 6 bangun. Imam Hasan Basri kata apa? Qayyadatkum khatayakum. Kamu telah diikat oleh dosa-dosa kamu. Sebab dosa kita menyebabkan kita tak boleh nak bangun solat malam. Terhalang kita solat malam ni kerana dosa. Jadi kita banyak bertaubat kepada Allah SWT. Yang kelima, tip yang kelima, ista'in binaum al-qaylulah. Kita tolong, kita ambil masa tidur tengah hari sekejap. Dia panggil qaylulah. Waktu rehat tengah hari itu, tidur situ. Yang keenam, berkawanlah dengan orang baik-baik. Kita kalau tak mari subuh ni, member tanya lalu SMS, tak ada pagi ni. Jadi pagi esok kena pergi, member tanya dah. Tama-tama Ustaz Salman pula mesej lagi lah, malu. Jadi kita berkawan dengan orang baik ni, orang ni akan cakna. Malaikat tadi satu kes, tapi oleh kerana kita tak tahu dia, kita kena cari kawan yang baik untuk bantu kita bangun. Tuan-tuan kena ingat, Ashabul Kahfi, orang baik tak baik? Baik. Tapi kenapa anjing dia disebut dalam Quran? Wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum. Berapa kali anjing itu disebut dalam Quran? Berapa kali? Dalam suratul Kahfi. Kata orang anjing ni tak ada apa, tapi oleh kerana dia bersahabat dengan orang baik, maka nama dia juga disebut dalam Quran. Kita pun kadang-kadang kita tak ada apa-apa, tapi oleh kerana kita berkawan dengan ustaz, kawan dengan tuan-tuan guru, kita juga menjadi orang yang baik, insya-Allah. Yang ketujuh adalah kita kena sedar tentang kedudukan di akhirat. Kalau aku tak bangun atas dunia ni, apa yang aku dapat? Maka akhirat itu yang sangat besar. Yang ke-8 adalah kita cuba balas dendam dengan musuh kita. Balas dendam dengan musuh. Sebab syaitan ni dia tak suka kita buat benda baik, maka kita berlawan dengan dia. Contohnya, bila kita nak buat benda baik, nak tinggalkan benda mungkar, kita kata kalau aku tak boleh berhenti, kalau aku isap lagi rokok, aku nak solat satu batang 2 rakaat.
Satu batang 2 rakaat. Kita pun lama-lama terjebak lagi. Kok berapa batang ini? 2 batang. Solat sunat 4 rakaat. Qada apa dia panggil kafarah kepada lawan kita punya niat tadi. Kata di seorang ni, saya buat macam ni ustaz, tak banyak hari, akhir sekali syaitan kata, boleh esok okok. Sebab dia tak suka kita solat. Itu dia panggil. Kita kena lawan syaitan dengan benda yang dia tak suka. Jangan main. Ada setengah orang tu kalau izak okok sebatang RM2 derma ke masjid. Boleh juga gitu. Tapi kalau dengan solat tadi lagi dahsyat, lagi power, sebab syaitan tak suka sangat kita sujud. Sebab dia kalah dengan sebab sujud. Jadi kita kena lawan syaitan dengan benda yang dia tak suka. Allahu akbar. Yang ke-9, jadi kita carilah kelebihan-kelebihan sabar, bahawa ala inna sil'atallah ghaliyah, barang yang Tuhan nak beri kepada kita tu iaitulah syurga, sangat besar pahala dia. Jadi takkanlah kita nak dapat dengan kata orang nak dapat dengan apa? Dengan mudah-mudah saja. Jadi itulah di antara tip yang boleh kita menaikkan semangat kita untuk salatul fajri, insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.